Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam video pembelajaran Sains tahun 4 Sekolah Rendah. Kali ini, cikgu akan menerangkan tentang kemahiran proses sains yang akan dipelajari oleh murid-murid tahun 4. Selamat menonton dan selamat belajar. Dalam pelajaran sains tahun 4, unit 1, kemahiran saintifik iaitu kemahiran proses sains, murid-murid akan menyambung daripada kemahiran proses sains yang dipelajari semasa di tahun 3. Ingat lagi tak murid-murid kemahiran proses sains itu? Pada tahun 4, 6 lagi kemahiran proses sains yang murid-murid akan pelajari. Yang pertama, menggunakan perhubungan ruang dan masa. Yang kedua, mentafsir data. Yang ketiga, mendefinisi secara operasi. Yang keempat, mengawal pemboleh ubah. Yang kelima, membuat hipotesis. Dan yang keenam, mengeksperimen. Kemahiran proses sains yang pertama, menggunakan perhubungan ruang dan masa. Apakah murid-murid faham dengan istilah kemahiran tersebut? Baiklah, menggunakan perhubungan ruang dan masa ialah kemahiran memerihalkan perubahan sesuatu kejadian atau fenomena berdasarkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu dan berat mengikut urutan masa. Cuba murid-murid perhatikan gambar aiskrim ini. Apakah perubahan yang dapat kamu perhatikan apabila sebatang aiskrim diletakkan di bawah cahaya matahari selama 20 minit? Keputusannya, murid-murid, aiskrim akan berubah bentuk dan saiznya mengecil apabila dibiarkan beberapa ketika. Jadi, perubahan bentuk dan saiz aiskrim dinamakan perubahan parameter. Oleh itu, bolehlah dikatakan atau dengan pernyataan seperti berikut. Apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata dan saiznya mengecil. Kemahiran proses sains yang kedua iaitu mentafsir data. Bagaimana caranya murid-murid hendak mengaitkan kemahiran mentafsir data dalam pelajaran sains? Baiklah murid-murid, mentafsir data ialah kemahiran memberikan penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Mari sama-sama kita lihat contoh carta yang cikgu sediakan, iaitu tentang cara murid datang ke sekolah melalui berjalan kaki, menaiki basikal, menaiki bas dan menaiki kereta. Daripada carta pai di atas, boleh ditafsirkan bahawa bilangan murid yang menaiki basikal adalah sama dengan murid yang berjalan kaki. Kemahiran proses sains yang ketiga, mendefinisi secara operasi. Apakah yang murid-murid faham dengan mendefinisi secara operasi? Baiklah murid-murid, mendefinisi secara operasi ialah kemahiran memberikan definisi kepada pemboleh ubah dengan memerihalkan secara spesifik dan dengan jelas dan cara untuk memerhati dan mengukur perubahan yang berlaku. Untuk menjawab soalan tentang kemahiran mendefinisi secara operasi ini, murid-murid perlu tahu apakah definisi atau maksud terlebih dahulu. Kemudian, kita lihat apakah operasi yang terlibat. Biasanya, operasi itu ialah pemboleh ubah bergerak balas atau apa yang diperhatikan. Mari kita lihat contoh. Satu kajian telah dijalankan bagi menentukan stamina seseorang. Apakah pemboleh ubah yang terlibat? Bagaimana pemboleh ubah tersebut diukur? Persoalannya, apakah mendefinisi secara operasi bagi menentukan stamina seseorang? Sebagai definisinya ialah stamina seseorang. Operasinya kita kaitkan dengan pemboleh ubah bergerak balas, iaitu kemampuan melompat dengan tali skipping. Oleh itu, definisi secara operasi stamina ialah kemampuan melompat dengan tali skipping sebanyak lebih dari 10 kali. Kemahiran proses sains yang keempat ialah mengawal pemboleh ubah. Apakah murid-murid faham dengan pemboleh ubah? Baiklah murid-murid, pemboleh ubah ialah sesuatu yang boleh berubah dalam sesebuah penyiasatan.
terdapat 3 jenis pemboleh ubah. Yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasi. Yang kedua, pemboleh ubah dimalarkan. Dan yang ketiga, pemboleh ubah bergerak balas. Mari kita perhatikan contoh eksperimen yang cikgu berikan. 2 orang murid sedang menyiasat jumlah air yang diperlukan untuk pembesaran pokok yang baik. Jumlah cahaya matahari, kuantiti tanah dan jenis tanah adalah sama, manakala kuantiti air berbeza bagi setiap pasu. Perhatian murid-murid, semasa membaca soalan, murid-murid hendaklah memberikan perhatian dengan menggariskan perkataan seperti ini: sama, kekal, tetap, berbeza, berlainan, diperhatikan, diukur dan direkod. Ini adalah contoh pemboleh ubah hasil daripada eksperimen tadi. Pertama, pemboleh ubah yang diubah dalam sesuatu penyiasatan dinamakan pemboleh ubah dimanipulasi. Sebagai contoh, kuantiti air. Yang kedua, pemboleh ubah yang dikekalkan dalam sesuatu penyiasatan dikenali sebagai pemboleh ubah malar. Sebagai contoh, jumlah cahaya matahari, kuantiti tanah dan juga jenis tanah. Dan yang ketiga, pemboleh ubah yang diperhatikan dalam sesuatu penyiasatan dikenali sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Kemahiran proses sains yang kelima iaitu membuat hipotesis. Apakah murid-murid faham dengan maksud hipotesis? Baiklah murid-murid, membuat hipotesis ialah kemahiran membuat pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam sesuatu penyiasatan. Pernyataan hipotesis ini boleh jadi benar atau tidak benar sehinggalah penyiasatan dijalankan. Perlu diingatkan murid-murid perlu kena pasti pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas terlebih dahulu serta pola ataupun corak sebelum membuat hipotesis. Berikut adalah cara-cara membuat hipotesis. Pernyataan umum tentang perhubungan antara pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Sebagai contoh, semakin bertambah pemboleh ubah dimanipulasi, semakin berkurang pemboleh ubah bergerak balas. Atau, jika pemboleh ubah dimanipulasi, maka pemboleh ubah bergerak balas. Apabila murid-murid sudah mengenal pasti pemboleh ubah ataupun pola, barulah kita boleh membina ayat hipotesis. Sebagai contoh, semakin bertambah bilangan adukan, semakin berkurang masa untuk gula melarut sempurna. Di sini juga cikgu bekalkan tips untuk menjawab soalan hipotesis. Cuba perhatikan jadual tersebut. Pemboleh ubah manipulasi diwakili oleh berat kotak. Pemboleh ubah bergerak balas diwakili oleh kekuatan daya geseran. Ingat ya murid-murid kata kunci bagi menjawab soalan hipotesis iaitu semakin pola PM, semakin pola PB. Contoh menulis ayat hipotesis ialah semakin meningkat berat kotak, semakin meningkat kekuatan daya geseran. Kemahiran proses sains yang keenam iaitu mengeksperimen. Mengeksperimen ialah kemahiran merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis dengan mengumpul dan mentafsir data bagi membuat kesimpulan daripada penyiasatan tersebut. Semasa hendak melakukan sesuatu eksperimen, kita mestilah melakukan beberapa langkah terlebih dahulu. Yang pertama, merancang eksperimen. Semasa merancang eksperimen, murid-murid perlulah mengenal pasti masalah, membuat hipotesis, mengawal pemboleh ubah, menyenaraikan alat dan bahan serta merancang langkah-langkah. Langkah yang kedua, menguji hipotesis. Langkah yang ketiga, mengumpul dan mentafsir data. Langkah keempat, membuat kesimpulan dan langkah yang kelima, menulis laporan. Sekian sahaja pembelajaran kita
ini. Semoga apa yang telah cikgu terangkan melalui video pembelajaran ini dapat membantu murid-murid untuk memahami dengan lebih jelas tentang konsep kemahiran proses sains. Sekian, terima kasih. Sehingga berjumpa lagi.